Iqra ya Muhammad, Jibril menyampaikan pesanan. Let's ngaji, Tuhan kalam, Tuhan penuh suci. Let's ngaji, dunia alamat panduan ilahi. Let's ngaji, membentuk jati diri insani. Let's ngaji, terpancar cahaya hati dan nurani. Let's ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Yang tu mukadimah sempena dengan kita berada di dalam bulan Ramadan. Awal lagi ni kita semua nak istilah apa hari ni? Hype dia untuk bulan Ramadan. Jadi kami dari Agami Group bersama dengan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ingin membawakan kepada anda sebuah program baru di atas talian, iaitu Let's Ngaji. Program ni akan mengajak kita bersama-sama untuk mengaji sempena bulan Ramadan. Walaupun bulan lain sepatutnya kita mengaji juga, tapi bulan Ramadan ni kita nak menambahkan seri bulan Al-Quran. Okey, jadi jom saya bagi tahu dulu tuan-tuan treatment dia. Okey, program ni sat saja 30 minit saja. Supaya nak dekat-dekat kita buka puasa adalah perkara yang bermanfaat yang kami boleh hidangkan sempena dengan waktu doa mustajab. Jadi sepanjang kita berjalan ni, kita doalah bagi Allah mudahkan kita pandai baca Quran, bagi Quran jadi syafaat untuk kita dan sebagainya. Dalam setengah jam program kita ni, kita ada 2 segmen. Segmen pertama 15 minit, segmen kedua 15 minit seterusnya. Segmen pertama, kita akan mengaji Al-Quran dan kita akan bersama-sama memperbaiki tajwid yang ada dan kita akan menerima pemanggil. Oleh itu, siapa yang nak buat panggilan kepada kita boleh ke talian 014-2060600. Kalau dalam bahasa simple dia 014-20-60-600. Jangan telefon lagi sekarang. Tak ada nak angkat telefon dengan nak share. Kena ingat tau, ni seorang punya duk bing ni. Jadi relax, bawa bertenang. Sekali lagi anda boleh buat panggilan. Jadi segmen yang kedua pula nanti kita akan bincangkan lebih mendalam lagi surah yang kita baca hari ini dengan maksudnya dan kita tadabbur sama-sama. Macam sempoi kan? Lepas tu kita ada pemanggil juga. Kita sekali lagi juga, dan sekiranya ada soalan boleh ditanya berkaitan dengan surah yang kita baca pada hari tersebut, insya-Allah. Jadi selesai saja kita dah nak dekat buka puasa. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan saya dan memberikan kita Ramadan kali ini lebih bermakna. Jom kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. So, kepada semua, sebelum saya terlupa, kepada tim kru juga saya nak pesan supaya make sure ada satu kamera yang fokus pada bahagian mulut saya, supaya nanti bila saya buat pembacaan dan pembaikan senang untuk kita nak catch up. Alright, jom. Surah yang pertama, mesti kita mengambil surah yang special. Surah yang padanya disebut oleh ulama
tidak dianugerahkan kepada mana-mana nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya macam bismillah. Bismillah semua nabi ada. Sebagai contoh paling terang, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan hantar surat kepada Balqis, tulis apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. So Nabi Sulaiman ada kalimah bismillahirrahmanirrahim, tetapi surah Al-Fatihah yang dikenali dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, tak dianugerahkan kepada mana-mana Nabi pun sebelum Nabi Muhammad yang berjumlah 124,000 orang Nabi tersebut. Hanya Nabi kita sahaja yang ada. Jadi tabaruk surah ni besar. Dan surah ni bukan calang-calang. Semasa menurunkan surah ni sahaja, berapa ramai malaikat mengiringi malaikat Jibril membawa surah ini. Besar. Jadi mukadimah hari ini surah Al-Fatihah, dan menggambarkan besarnya surah Al-Fatihah, kita disuruh dengan paksa. Bayangkan, disuruh dengan paksa oleh Allah supaya baca dalam semayang tiap-tiap hari 17 kali. 2 subuh campur 4 zuhur 6, campur 4 zuhur asar 10, campur 3 campur 4 Isyak, 17 rakaat, wajib baca surah Al-Fatihah. Jadi jom kita lumat sama-sama mengaji surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat skrin juga. Kita ada, saya akan gariskan, saya akan tandakan di mana sahaja kalimah-kalimah, tempat-tempat berhenti, supaya dia boleh menjadi pengajaran kita bersama. Okey? Nanti tuan-tuan boleh tengok kat skrin juga, insya-Allah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okey. Cuba tengok elok-elok. Kalau siapa ada Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah akan ada nombor 1. Adapun surah Al-Baqarah selepasnya dan surah-surah yang lain tak ada tulisan nombor 1 tu. Kalau boleh saya minta izin untuk tunjuk. Macam tu. Okey, cuba tengok. Cuba tengok ya. Kita dah ada pemanggil ya, tapi bukan pemanggil yang telefon untuk mengaji. Jadi kita KIV sekejap pemanggil. Tunggu Ustaz. Kita bukan pemanggil yang untuk mengaji. Okey, tengok. Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat. Nampak? Ada ra'sul ayah. Yang ni dipanggil sebagai ra'sul ayah. Kepala ayat. Maknanya dia baca ayat tu, dia kira 1 belakang. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sepatutnya 1 duduk depan lah kan. 1 baru ni tak. Cara Quran, baca dulu baru dia duduk. Jadi kepala dia duduk kat belakang lagu tu. Dia panggil ra'sul ayah. Boleh. Ra'sul ayah. Kalau tengok bismillah ada 1. Bismillah dalam surah Al-Baqarah tak ada. Kalau perasan. Cuba tengok elok-elok. Nampak? Surah Al-Baqarah dan surah-surah seterusnya tak ada nombor 1. Yang ni kita panggil, orang kata apa? Kalau dalam bahasa istilah, ni kira cara marhain, kita belajar. Dah jadi balajak lah, bukan belajar lah. Jadi cara dia, tengok dalam Quran, ada nombor 1, dikira sebagai ayat. Tak ada nombor 1, tak dikira sebagai ayat. Jadi maknanya apa? Bagi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sembahyang untuk surah Al-Fatihah wajib. Selesai. Boleh faham tak? Tu, clear dah? Nampak dah? Dapat? Okey, clear dah? Dapat. Okey, baik. Jadi kiraan untuk Al-Fatihah ni, masa kita nak baca dalam semayang ni, bismillah tu dah ambil kira dah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pemanggil. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, siapa di sana? Saya Suraini Osman. Suraini. Ya, Iya, Puan Suraini buat panggilan dari mana? saya buat panggilan dari Penang. Panggilan dari Pulau Pinang. Oh, negeri Cek jugalah tempat saya juga tu. Jadi hari ni Puan nak membaca surah apa tu? Al-Fatihah. Al-Fatihah, betul. Okey, Puan ambil daripada Bismillah, ambil elok-elok, baca pelan-pelan, satu persatu, silakan Puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sempoi, bacaan yang elok hanya ada satu dua saja kita nak perkemas. Bukan salah lah, kita perkemas je. Boleh no? Boleh. Boleh. Puan ambil balik daripada ihdina tu boleh kah? Ihdinas siratal mustaqim. Cuma ihdinas itu jangan lama. Ihdinas siratal. Dia macam tu. Saya ulang balik Boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Sempoi. Teruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Sempoi. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, Puan, ghairil tu kita nak dia jangan ghai, dia ghai. Ghairil, cuba. Ghairil Betul. Jangan longgang ya. ghairil maghdubi Ayuh, tepat sekali, betul. Teruskan, ghairil maghdubi alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, bacaan ni betul dah semua. Betul. Jangan berhenti dekat alaihim yang kedua tu. Sambung tu yang alaihim waladdallin. Amin. Boleh? Ghairil maghdub. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Yang ni bacaan yang sempoi. Terima kasih Puan kerana sudi membuat panggilan bersama dengan kami. Semoga ada kebaikan insya-Allah. Alhamdulillah. Amin. Okey, selamat nanti Puan berpuasa ya. Ya. Ya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Kita bersyukur dapat pemanggil Puan Suraini ya, daripada Pulau Pinang tadi, membaca bacaan yang baik, hanya 1-2. Dan untuk pengetahuan semua, itu biasa. Sebab apa? Sebab memang tang situ kalimah-kalimah yang hotspot, memang kita tahu akan ada ralat di situ. Jadi sebab tu kita macam okey, tak ada masalah kalau berlaku ralat di situ, sebab memang itu dia.
Jom kita tengok daripada awal macam mana kita nak baca kalimah-kalimah tertentu. Jom kita mula. Bismillahi. Bismillahi. Jangan bismillah. Walaupun alif lam lam ha tu kena tebal. Allah. Tapi sebab mim baris bawah, jadi dia kena bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat? Simple. Ingat, kat sini selalu kita pesan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat? Baik, insyaAllah kita berhenti rehat. Habis segmen yang pertama, kita berhenti rehat. Kita akan sambung selepas iklan ini. Jangan ke mana-mana, kekal bersama Let's Ngaji. Hai, tengah declare cukai ke tu? Ini berita baik untuk pembayar-pembayar zakat di Pusat Pungutan Zakat Mawib. Alhamdulillah, anda telah melaksanakan kewajipan sebagai orang Islam dengan membayar zakat dan tanggungjawab kepada negara dengan membayar cukai pada tahun sebelum ini. Tahukah anda layak memohon rebit cukai ke atas zakat yang telah anda bayar? Yang paling penting, bukti pembayaran zakat yang anda bayar sebelum ni wajib anda simpan untuk rujukan pihak LHDN nanti sekiranya perlu. Apa? Tak ingat letak kat mana? Jangan risau. Anda boleh dapatkan balik rekod pembayaran zakat anda tu dengan hanya mendaftar di www.zakattoyou.com.my dan rekod pembayaran zakat anda akan tertera. Yang paling penting, resit ini diperakui sah oleh LHDN. Mudah kan? Nak lagi mudah? Klik saja link di bawah. Bayar zakat, peluang untuk dapatkan e-voucher Foodpanda RM20. Anda berpeluang untuk mendapatkan e-voucher Foodpanda berjumlah RM20 dengan hanya membayar zakat secara online. Peluang ini terbuka kepada 500 orang yang membayar zakat fitrah secara online. Bayar zakat fitrah anda sekarang dengan klik link di bawah. Selamat berpuasa. Alhamdulillah, kita kembali dalam Let's Ngaji yang dibawakan oleh Agami Group Sdn Bhd dan juga kerjasama tajaan PPZ Mawib, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Bahagian Pusat Pungutan Zakat. Terima kasih kepada mereka yang setia bersama dengan kami. Sempena dengan kita nak buka puasa ni, jom kita mengaji. Hari ini kita bersama dalam mempelajari mendengar surah Al-Fatihah. Okey. Jadi sempena masa yang berjalan ni kita kena make sure sudah ada pemanggil. Baru masuk dah ada pemanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Darwish. Darwish. Dari mana Darwish panggilan? Selangor. Dari Selangor. Sihat? Keluarga semua okey? Keluarga semua okey. Alhamdulillah. Darwish, apa nama hari ni nak baca surah apa tu? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Oh, surah Al-Fatihah. Baik. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nampak sedikit cemas ya Danish di situ? Darwish. Oh, silap nama. Maafkan saya. Main sebut nama orang ikut suka aja. Maafkan saya. Agak nampak cemas sikit di situ ya, Darwish. Baik, boleh tak kalau kita tengok pada kalimah iyyaka na'budu? Boleh tak? Boleh.
Okey, tadi dekat situ Darwish ada baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimah ta tu kena ringan sedikit, dia tak boleh tebal, dia terpengaruh tebal sebab huruf ain. Jadi kita kena baca dia yang sebetulnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa, tamam. Ini bacaan yang betul. Cantik. Kemudian seterusnya kalimah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Ghairil maghdu ni, ni dia tak boleh berhenti macam ghairil maghdu. Dia tak boleh macam tu. Dia kena ghairil maghdu. Cuba. Ghairil maghdubi alaihim. Cantik. Okey, boleh tak try ambil daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu jadi susun dia bagi elok nasta'in terus ihdinas siratal mustaqim sampai habis. Boleh tak? Boleh. Okey, jom try. 1 2 iyyaka na'budu. 1 2 3. Sila Darwish. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cantik. Nipihkan sikit ta lagi tu. Nipihkan. Ta'in. Ta. Ha. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yes. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Nice. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Cantik, 6 harakat yang bagus dan baik. Terima kasih Darwish. Semoga Allah berkati. Selamat berbuka puasa. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunaikan segala doa dan hajatnya. Amin. Amin. Terima kasih Darwish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Biasalah sekali-sekala tersasul nama. Jarang dengar nama Darwish ni, tapi nama Darwish ni nama ulama. Nama Darwish ni nama ulama. Jadi alhamdulillah. Apa nama, mungkin ada soalan orang tanya, kenapa betul bacaan tajwid ni, adakah dia akan sangkut dengan hukum di dalam sembahyang? Sebab iyalah, kalau Al-Fatihah kan wajib dalam sembahyang. Jadi macam mana kiraan bacaan? Memang ulama sepakat bacaan yang salah di dalam surah Al-Fatihah terutamanya bukan macam tadi. Tadi macam contohnya macam puan yang buat panggilan pada segmen kita yang pertama tadi itu macam orang kata apa, kesalahan yang simple yang macam kita just nak touch up je. Yang tu tak ada masalah. Macam Darwish yang baca baru tak sat dengan kita, kalimah ta tu dia tertebal sikit, kalimah ghairil maghdu tu dengar macam berhenti. Yang ni kesalahan yang simple. Dia kalau kesalahan yang besar tu contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Daripada huruf dha bertukar jadi huruf ta. Itu salah sungguh. Sama juga dengan bacaan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bila pula ada dua sabdu, ada sabdu huruf nun kat situ, bismillahirrahman, dia bismillahirrahman. Man tu mai tang mana? Boleh dapat. Ataupun contoh satu lagi, alham. Dia pergi baca huruf ha, alhamdu ni mai tang mana? Mana ada maksud dia, maksud bukan pujian, dia alhamdu baru pujian pada Allah. Benda-benda yang perkara yang macam tu memang boleh mendorong kepada terbatalnya bacaan Al-Fatihah sekaligus membatalkan sembahyang seseorang. Nampak? Jadi hukumnya sangat-sangat kritikal bagi kita menjaga bacaan surah Al-Fatihah. Boleh dapat? Okey, jom. So kita try lagi sekali, kita ambil, kita tengok tang mana yang kita boleh tanda supaya kita upgrade bacaan kita insya-Allah bersama bulan Ramadan ni. Okey, jom sama-sama sekali lagi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di hujung kalau tengok Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kalau tengok Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Di belakang setiap ayat surah Al-Fatihah adalah disebut sebagai mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Mad yang timbul dia pasal kita berhenti dia. Asal dia mad asli, tapi bila kita berhenti dia, ataupun mad tabi'i lah dalam bahasa lain lah, no? Tapi kita sebut mad asli lah, umum yang bahasa kita senang faham. Kalau sebut saja mad asli, asal dia 2 harakat saja pada huruf ya, waw dan alif yang ada di hujung. Tetapi bila sahaja jumpa dengan berhenti tang situ, asal dia mad asli, berhenti kat mad asli tu, maka dia akan jadi mad arid li sukun, mad yang timbul bacaan panjang dia sebab kita berhenti. Jadi dia boleh baca berapa tang situ? Dia boleh baca 2, dia boleh baca 2, 4 atau 6. Okey. Tengok elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berhenti 2. Semua 2. Memang syarat dia macam tu. Kalau 4 pula, dia boleh 2, 4, 6. So kalau 4 pula, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Kalau 6, kebiasaannya yang digunakan oleh mereka yang nak berlagu, dia akan panjang 6 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ni kita baca belajar. Kalau berlagu dia sedaplah, dia jadilah berlagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia syok kalau kita boleh buat lagu tu. Tapi ni kita tengah belajar buat lagu tu lah, kira asal panjang lurus lagu tu. Okey, jadi untuk pertemuan kali ini, make sure yang pertama kita take note dulu apa dia? Surah Al-Fatihah, surah special. Yang tu dulu. Sebab apa? Sebab tak turun surah ni kepada nabi-nabi lain, wala maksud dia, wala apa pun tak dapat kepada nabi-nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Maka beruntung umat Nabi Muhammad ada yang ni. Jadi bila kita pergi majlis, kalau orang suruh Al-Fatihah, Al-Fatihah, jangan kita pula Al-Fatihah lagi. Jangan macam tu. Sebab dia surah special. Lepas tu nak bagi tahu nanti dulu. Sebab kalau macam siapa yang suka macam baca ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas, tu semua banyak Al-Fatihah. Macam kita pun lepas semayang lah ni je orang dah tak baca dah. Dulu semua orang baca Al-Fatihah, Al-Fatihah semua, betul tak? Lah ni tak ada dah. Yang ni kita baca Al-Fatihah sekali je, lepas tu terus baca doa. Dulu lepas dia baca Al-Fatihah. Sebab apa? Keberkatan surah dia. Yang kedua, tadi pertama special. Yang kedua, kita tahu bahawa surah Al-Fatihah dipaksa oleh Allah
untuk kita baca setiap hari 17 kali. Maknanya apa? Pasti surah ni ada keberkatan dan kebesarannya. Tu, sempoi. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, Al-Fatihah ini, ini kita nak ambil sekarang. Bacaan dia mesti betul. Kalau tidak, dia akan sangkut dengan sahnya semayang kita nanti pada bacaan rukun qauli surah Al-Fatihah. So, kena baca bagi betul. Dan yang keempat tambahan, kata ulama, semua 114 surah isi kandungannya terkandung dalam surah Al-Fatihah, 7 ayat. Semua 7 ayat surah Al-Fatihah yang mewakili semua keseluruhan Al-Quran tadi terhimpun dalam dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Jadi dan dalam Bismillahirrahmanirrahim ni yang mewakili 7 ayat surah Fatihah tadi, yang mewakili keseluruhan surah Al-Quran ini terkandung dalam huruf ba di awal Bismillah tadi tu. Tu besar tu, sebab tu kena baca Bismillah dengan nama Allah. Pasal apa tiba-tiba dengan nama Allah? Kalau kita nak menelusuri dia, bukan calang-calang. Ilmu cetek saya tak cerita dekat tuan-tuan. Tapi cukup memadai kalau kita ambil sebahagian sahaja. Apa dia? Cuba perhatikan. Permulaan kepada Bismillah, Allah bagi kita mula dengan huruf ba dan huruf sin. Bismillah. Bismillah. Ketika memuji Allah, Allah membentuk mulut dan wajah kita dalam keadaan tersenyum, mengajar kita bahawa Allah sangat pemurah, Allah mengasihani, Allah mencintai hambanya. Pernah sekali Allah kata ketika mana Allah menciptakan makhluk bernama manusia, langit kata kepada Allah, ni dalam hadis Qudsi, "Hai Tuhan, boleh tak kalau kami hempuk manusia ni?" Gunung kata, "Kami nak hempak manusia." Tapi Allah jawab dalam hadis Qudsi, kata Nabi, Allah kata, "Kamu tak cipta mereka. Kalau kamu ciptakan mereka, pasti kamu mencintai mereka." Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Kita berada di penghujung rancangan. Ampun maaf daripada saya. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Let's Ngaji. Teruskan sokongan anda, tuliskan komen anda di ruangan komen, dan please jumpa kami esok dengan surah yang baru, dengan tetamu-tetamu kalau ada, insya-Allah, dengan pemanggil-pemanggil yang nak memanggil. Sama-sama kita memperbaiki bacaan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.